Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai subtopik seterusnya dalam dokumen processing. Seterusnya, kita melihat posisi anggota badan. Postur yang baik mengurangkan keletihan dan membolehkan anda melakukan kerja dengan selesa. Sebaliknya, postur yang buruk menjadi punca masalah kesihatan fizikal dan kesilapan menaip. Ketidakselesaan dan keletihan bukan sahaja mendatangkan kesan ke atas produktiviti, tetapi juga menyebabkan ketegangan fizikal dan emosi. Mari kita tengok antara postur badan yang betul, ya. Kepala hendaklah ditengahkan di antara bahu. Pastikan bahu dalam keadaan tenang. Mata hendaklah separas dengan bahagian atas monitor. Siku dan lengan di sebelah dan dekat dengan badan. Lengan, pergelangan tangan dan tangan hendaklah lurus dan tidak menyentuh meja atau papan kekunci. Jari hendaklah melengkung di atas papan kekunci. Kaki diletakkan rata di atas lantai, sedikit terbuka dan boleh bergerak bebas. Paha dicondongkan ke bawah sedikit dan lutut hendaklah melengkung lebih kurang 90 darjah. Pinggul diletakkan di bahagian belakang kerusi, badan dicondongkan sedikit ke hadapan, bahagian belakang badan direhatkan di belakang kerusi. Seterusnya kita sambung kepada tanda-tanda penyuntingan yang terlibat. Terdapat 8 tanda penyuntingan. Yang pertama iaitu yang ada garis 3 merupakan capitalize, iaitu maksudnya huruf D tu ditukar kepada huruf besar. Kemudian yang kedua SMK, SP. Yang tu adalah kita kena check spelling kita. Maksudnya SMK tu dieja penuh menjadi sekolah menengah kebangsaan. And then yang ketiga merupakan new paragraph, iaitu perenggan baru. Dan yang keempat perkataan masa tu dihapuskan ataupun dipadam. Dan yang kelima iaitu diambil. Yang diambil tu close the gap, maksudnya jarak antara perkataan tu diambil dan dirapatkan. Yang seterusnya adalah perkataan balik dan pergi, dialihkan menjadi pergi dan balik. Macam tu. Okey, seterusnya yang ketujuh. Okey, yang ada tanda macam tu kan, itu adalah maksudnya disuruh kita sambung perenggan. Okey, dan last sekali adalah yang ada star tu, bintang tu. Okey, tambah maklumat yang dikehendaki pada bahagian ini. Maksudnya kita kena take note lah dekat bahagian star tu. Seterusnya ialah format minit mesyuarat. Terdapat perbezaan antara margin minit mesyuarat muka surat pertama dan muka surat kedua. Pada muka surat pertama, margin yang digunakan untuk top ialah 2 inci, left 1.5 inci, right 1 inci dan bottom 1 inci. Manakala muka surat kedua, top, bottom dan right menggunakan 1 inci, manakala left 1.5 inci. Bagi tajuk utama, perlulah ditulis secara huruf besar dan ditengahkan. Ia juga perlu menggunakan single spacing antara tajuk dan kandungan minit. Perlulah menggunakan quadruple spacing. Bagi tajuk tepi, perlulah digariskan dan menggunakan jarak double spacing pada bahagian atas dan bahagian bawah tajuk tepi. Minit ditulis dalam menggunakan jarak baris 2. Pada bahagian kehadiran, perlulah menggunakan jarak baris 1. Setiap baris pertama paragraf perlulah menggunakan indent. Okey, kemudian baris terakhir dan tanda tangan pengerusi perlulah menggunakan quadruple spacing. Okey, baiklah. Seterusnya adalah video menunjukkan sedang menaip teks minit mesyuarat menggunakan teknik menaip sentuhan.
Terima kasih kerana sudi menonton tayangan ini. Moga dapat membantu dan menambah ilmu kita bersama.